Selamat pagi, salam sejahtera. Anda bersama saya Naila Huda di Awani Pagi jam ini bersama Gigi Ahmad juga, dan kami akan bawakan beberapa berita tumpuan di astroawani.com, dan antara yang menjadi fokus kami pagi ini selain daripada COVID-19, kita juga akan lihat kepada pengumuman Kementerian Pendidikan dan juga pelancongan semalam berhubung dengan apa pelan mereka ketika negara kita memasuki fasa pemulihan PKPP mulai semalam. Tapi kita nak mulakan dengan perkembangan COVID-19 dahulu. Kita lihat semalam kita meraihkan kes positif COVID-19 yang semakin menurun, di mana semalam kes baru COVID-19 menghampiri kes jumlah sifar. Semalam kes baru yang dicatatkan hanyalah 2 sahaja, dan kata Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, ini melibatkan 1 kes import yang mendapat jangkitan dari luar negara dan 1 kes penularan dalam negara melibatkan warga asing. Tapi dalam masa yang sama juga sukacita dimaklumkan bahawa pada hari ini tiada kes penularan dalam negara dicatatkan dalam kalangan warga negara Malaysia, dan 1 kes penularan dalam negara yang dicatatkan adalah bukan warga negara, di mana kes ini dilaporkan di Kuching, Sarawak, iaitu kes saringan kepada kontak rapat, kes 8,303. Kita nak dengarkan penjelasan beliau mengenai kes-kes terbaru yang dicatatkan dalam negara. Ingin dimaklumkan daripada 2 kes baru yang dilaporkan, 1 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara. Sukacita dimaklumkan bahawa pada hari ini juga tiada kes penularan dalam negara dicatatkan di kalangan warga negara Malaysia. 1 kes penularan di dalam negara yang dicatatkan adalah merupakan seorang bukan warga negara, di mana kes ini dilaporkan di Kuching, Sarawak, iaitu kes saringan kepada kontak rapat, kes 8,303. Kes kematian ke-118 iaitu kes ke-824 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 61 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis dan penyakit buah pinggang. Beliau mempunyai sejarah menghadiri perhimpunan di Seri Petaling. Beliau telah dirawat di Hospital Sungai Buloh pada 15 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 10 Jun 2020 jam 7 pagi. Kementerian Kesihatan mengucapkan takziah kepada keluarga beliau. Di sebalik kegembiraan dengan berita itu, ya Naila, semalam juga dalam sidang media tersebut ada berita duka cita yang dikongsikan oleh Datuk Dr. Nur Hisham apabila salah seorang, saya kira timbalan ketua pengarahnya bersara, dan itu menyebabkan rasa sebab dapat ditonton oleh seluruh rakyat Malaysia. Bagaimana rasa sedih, saya kira ini adalah rakan kepada beliau juga, walaupun kolik, tetapi dalam masa yang sama-sama berjuang menentang atau mengawal penularan COVID-19 di Malaysia ini. Dan apa yang boleh dikongsikan oleh Datuk Dr. Nur Hisham, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Perubatannya, Datuk Dr. Rohaizat Yon, telah tamat perkhidmatannya semalam, dan Dr. Rohaizat yang juga dianggap sebagai salah seorang panglima perang buatnya. Kata beliau, saya ingin mengambil kesempatan untuk memaklumkan bahawa semalam adalah kali terakhir salah seorang panglima perang saya, Dr. Rohaizat Yon, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan, bersara wajib pada 10 Jun selepas berkhidmat lebih 35 tahun 10 hari. Beliau telah bersama pasukan KKM mengharungi dan memerangi wabak COVID-19. Kita dengarkan bagaimana keadaan dalam sidang media semalam. Saya ingin mengambil kesempatan ini dengan berhati, saya ingin memaklumkan bahawa pada hari ini adalah kali terakhir salah seorang panglima perang saya, iaitu Datuk Dr. Rohaizat bin Yon, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Perubatan, bersara wajib pada 10 Jun 2020. Dan setelah berkhidmat selama 35 tahun 10 hari, beliau telah bersama dengan pasukan Kementerian Kesihatan Malaysia mengharungi dan memerangi wabak COVID-19. Tinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada Datuk Dr. Rohaizat kerana memberi komitmen yang tinggi sepanjang perkhidmatan beliau kepada rakyat Malaysia. Sekian, terima kasih.
Jadi dalam kita meraihkan kegembiraan, kita melihat kes positif COVID-19 semakin menurun, semakin mengecil. Dalam pada itu kita juga perlu ingatkan pengorbanan petugas-petugas kesihatan mereka di frontliners dan mereka juga di KKM pasukan perang itu yang bertungkus lumus memerangi pandemik COVID-19 ini, dan kami ucapkan selamat persaraan kepada Datuk Dr. Rohaizat Yon yang saya harap dapatlah akhirnya dapat berehat, dapat meluangkan masa bersama keluarga setelah berbulan memerangi pandemik ini. Baik, semalam juga yang mendapat perhatian adalah pengumuman berhubung pembukaan semula sekolah yang diumumkan semalam oleh Kementerian Pendidikan Malaysia telah pun menetapkan 24 Jun ini sebagai tarikh pembukaan sekolah, tapi ini hanya melibatkan Sijil Pelajaran Malaysia SPM, Sijil Vocational Malaysia SVM, Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia STPM dan Sijil Tinggi Agama Malaysia STAM serta peperiksaan antarabangsa yang setara bagi seluruh negara. Jadi pembukaan sekolah kita lihat dibuka secara berperingkat dan tidak melibatkan setiap tingkat, setiap darjah. Dan semalam juga diumumkan Menteri Kanan Pendidikan pembukaan semula itu akan melibatkan 500,444 orang pelajar dari 2,440 buah sekolah murid kelas peperiksaan awam dan peperiksaan antarabangsa yang setara seluruh negara. Dan apa yang kami senaraikan di laporan ini di astroawani.com adalah 15 garis panduan KPM yang perlu dipatuhi oleh setiap pelajar dan guru di sekolah ini bagi mengelakkan penularan COVID-19. Dan saya pasti ramai guru, ramai ibu bapa dan juga pelajar sendiri masih ramai lagi yang khawatir, bimbang dengan risiko jangkitan COVID-19 itu. Jadi kita akan saksikan infografik apa garis panduan yang kita semua perlu patuhi dan terutamanya buat guru-guru dan pelajar apabila memasuki sekolah pada 24 Jun ini. Kita saksikan. Itu tadi antara garis panduan yang telah disenaraikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, dan kita juga akan bercakap mengenainya bersama pensyarah kanan dari UPM pada jam 8.30 ini dalam segmen Realiti Rakyat, yang mana kita nak tahu juga bagaimana beliau melihat daripada segi garis panduan dan juga pengumuman dari Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan seterusnya semalam juga ada pengumuman dan sidang media dilakukan oleh Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya dari menterinya sendiri Datuk Seri Nancy Shukri yang komited melakukan usaha-usaha mempromosikan negara sebagai destinasi pelancongan yang selamat susulan pandemik COVID-19. Kata menterinya, bagi tujuan itu pihaknya akan merangka pelan pemulihan pelancongan dan kebudayaan yang efektif dengan kadar segera bagi membolehkan ekonomi negara pulih dalam tempoh terdekat. Katanya setelah pelbagai pelan dan strategi dirangka, kementerian akan membuka semula sektor pelancongan tempatan secara selamat bagi membolehkan semua pihak bercuti bersama keluarga. Dan kita rasanya sangat menunggu-nunggu pelan pemulihan ini sebab ramai juga saya kira sudah bersedia untuk melancong keluar daripada kongkongan kekal di rumah itu, dan ini masanya untuk kita membina semula ekonomi kita. Ya. Dan kami juga sedia maklum seperti mana yang kami sering bawakan di segmen Realiti Rakyat, sektor pelancongan itu adalah antara yang paling terkesan bukan saja di Malaysia tetapi kita saksikan di seluruh dunia. Kebanyakan syarikat sektor pelancongan ini terpaksa gulung tikar, pekerja-pekerja sektor pelancongan ini amat terkesan dipaksa ambil cuti tanpa gaji dan sebagainya. Dalam masa yang sama juga kita saksikan semangat
kekitaan rakyat Malaysia ini untuk sama-sama menyokong dalam pembukaan semula sektor ekonomi, sektor pelancongan ini. Dan dalam masa yang sama, apa yang dikongsikan MOTAC semalam adalah lebih 50% rakyat Malaysia percaya melancong dalam negara lebih selamat selepas PKP. Ini adalah hasil tinjauan persepsi rakyat Malaysia mengenai pelancongan domestik selepas PKP terhadap 13,797 individu. Dan kata menterinya, daripada tinjauan itu sebanyak 50.9% responden percaya bahawa melancong dalam negara lebih selamat selepas PKP. Namun dalam masa yang sama, sebanyak 84.2% pula percaya COVID-19 mempengaruhi sikap mereka untuk mengembara, manakala 71.3% memilih Malaysia sebagai destinasi pelancongan berbanding ke luar negara. Dalam tinjauan itu juga mendapati bahawa 30.7% individu ingin bercuti antara 6 bulan sehingga setahun, diikuti 22.8% 2 hingga 6 bulan dan 22.6% kurang dari 2 minggu. Ini yang dikongsikan semalam dalam sidang media, dan daripada itu beliau juga katakan bagi merancakkan semula industri pelancongan dan kebudayaan negara, beberapa strategi awal pelan pemulihan pelancongan dan kebudayaan telah dikenal pasti. Jadi kita ingin saksikan infografik apa yang dikongsikan dalam sidang media MOTAC semalam. 8% pula telah menyesuaikan diri dengan perintah kerajaan dan berasa selesa dengan normal baharu. Tindak balas ini berbeza berbanding rakyat di negara jiran Indonesia yang sudah bersedia untuk kembali kepada aktiviti sosial seawal bulan Mei. Aktiviti sosial ini Tapi dalam kegairahan rakyat dan semua untuk melancong ni, ada kajian daripada Ipsos Malaysia, bagaimana yang sebutnya tu, tapi rakyat Malaysia dikatakan masih tidak selesa menjalani norma baharu. Dalam kajian tersebut, rakyat dilihat masih lagi mengambil masa untuk menyesuaikan diri dalam menjalani normal baharu walaupun negara telah memasuki fasa pemulihan dan pembukaan semula sebahagian besar ekonomi. Dan menurut kajian oleh firma penyelidikan pasaran Ipsos Malaysia yang dijalankan dari 22 hingga 26 Mei terhadap 3,000 responden, 83% tidak merancang untuk berkunjung ke luar negara pada tahun 2020. 55% responden pula tidak bersedia untuk melancong dalam negara pada tahun ini, manakala 31% yang lain sudah bersedia. Selain itu, ramai juga tidak selesa berada di tempat-tempat awam yang menghimpunkan orang ramai pada tahun ini seperti pengangkutan awam, acara kebudayaan dan kompleks gimnasium atau sukan. Adakah dengan kajian ini kita akan melihat peningkatan pembelian kereta kerana tidak ramai yang mahu menaiki pengangkutan awam? Dan apa yang didapati oleh kajian ini juga, kaji selidik ini, antara aktiviti sosial yang bagaimanapun dilihat selesa untuk diamalkan semula seawal bulan Mei ke Julai adalah aktiviti seperti mengunjungi restoran, iaitu seramai 41% yang setuju, dan juga menziarahi ahli keluarga dan rakan dengan 46% yang setuju. Namun kalau kita lihat dalam apa yang kita paparkan sekarang ini, rata-rata rakyat masih lagi sedang menyesuaikan diri dengan norma baharu ini, dengan 35% menyatakan bahawa mereka masih lagi menunjukkan pelbagai reaksi kepada sebarang pelaksanaan perintah dan juga memperkenalkan rutin baharu hari ke hari. Dan ini berbeza berbanding dengan negara jiran seperti Indonesia, Singapura dan Thailand yang bersetuju bahawa mereka telah pun memasuki fasa seterusnya, iaitu bersetuju dengan kenyataan bahawa mereka sudah menyesuaikan diri dengan perintah berkurung ini dan telah pun melaksanakan rutin baharu, telah pun rasa selesa dengan rutin-rutin dengan norma baharu ini. Dan ini juga amat berbeza kalau kita lihat berbanding dengan rakyat Indonesia yang katanya mereka sudah bersedia untuk kembali kepada aktiviti sosial seawal bulan Mei. Manakala kalau kita lihat dalam kalangan rakyat Malaysia, kebanyakannya setuju hanya akan
masih lagi tak selesa untuk melakukan aktiviti sosial ini seawal bulan Mei, tetapi beberapa aktiviti lain dijangka dapat dikembalikan sepanjang tahun ini. Dan antara aktiviti sosial yang kalau kita lihat tinjauan dalam kalangan rakyat Indonesia, mereka selesa melakukan aktiviti seperti menggunakan pengangkutan awam, menggunakan kemudahan gimnasium dan juga menyertai acara kebudayaan. Ini mereka jangkakan normal saja untuk kita lakukan seawal bulan Mei hingga Julai, walaupun ada lagi risiko jangkitan COVID-19 itu. Jadi apa yang disarankan ataupun apa yang dikatakan oleh Ipsos Malaysia ini adalah rakyat Malaysia perlu lebih cepat menyesuaikan diri dengan norma baru ini supaya ekonomi kita dapat pulih, kerana kita lihat betapa terkesannya terjejasnya beberapa sektor ekonomi rentetan daripada pandemik COVID-19 ini. Tapi kalau secara keseluruhannya kita lihat kaji selidik itu juga mendapati rakyat dari ketiga-tiga negara Malaysia, Indonesia dan Singapura, rata-ratanya mereka masih lagi tidak selesa untuk membuat perancangan melancong ke luar negara. Dan ini kita lihat senada dengan tinjauan yang dilakukan oleh Motex sendiri semalam. Katanya ramai lagi yang lebih selesa melancong dalam negara, sebaliknya bukan ke luar negara, kerana risiko jangkitan itu pastinya lebih tinggi apabila kita melancong ke luar negara. Dan ini antara hasil kajian yang sangat menarik kita lihat apa persepsi, apa pandangan rakyat Malaysia terhadap penyesuaian mereka dengan normal baharu ini apabila terutamanya kita memasuki fasa pemulihan ketika ini. Jadi banyak lagi perkongsian menarik di astroawani.com, tapi kita akan berhenti seketika, kembali selepas ini. Bertemu lagi dalam Awani Pagi bersama saya Gigi dan juga Naila. Kita bawakan perkembangan ataupun berita-berita menarik di astroawani.com. Ini antara berita yang mendapat perhatian apabila ada penjelasan dari pengurusan air Selangor Sdn Bhd mengenai kenaikan bil air yang mana rata-rata rakyat Malaysia mengeluh mendakwa bahawa bil air di Lembah Kelang meningkat, dan ini pengurusan air Selangor Sdn Bhd tampil untuk memberikan penjelasan berhubung isu tersebut. Kata Ketua Komunikasi Korporatnya Elina Basari, pengiraan bil air Selangor adalah berdasarkan kepada garis panduan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Menurutnya, garis panduan itu menetapkan pengiraan air semasa Perintah Kawalan Pergerakan adalah secara anggaran berdasarkan kepada rekod penggunaan normal premis pelanggan pada bulan-bulan sebelum ini. Dan beliau juga turut kongsikan bagaimana bacaan anggaran yang diguna pakai oleh Air Selangor. Sebagai contoh, anggaran penggunaan air sebanyak 20 meter padu digunakan untuk bulan Mac dan April berdasarkan bacaan bil normal penggunaan air pada bulan-bulan sebelumnya. Dan katanya sekiranya jumlah penggunaan air anda selama 3 bulan adalah 90 meter padu, jumlah ini akan dibahagikan pada 3 bulan kepada 30 meter padu sebulan bersamaan RM21.70 sebulan atau RM65 10 sen untuk 3 bulan. Maksudnya bil air ini akan kira untuk 3 bulan. Kalau anda dapat, anda bahagikan kepada 3 bulan terus. Dan tambahnya, sekiranya mengikut anggaran bil air sebelum ini, pelarasan PKP, jumlah harga bil air untuk 3 bulan ialah RM79.65 kerana kiraan penggunaan air pada bulan Mei termasuk pengiraan tarif RM2 bagi setiap meter padu. Tapi dalam masa yang sama, apa kata Elina juga, para pelanggan tidak perlu bimbang sekiranya telah membuat pembayaran bil pada bulan Mei dan mendapati bil yang dikeluarkan sebelum ini ada terlebih charge, kerana jumlah terlebih bayar itu akan direkodkan dalam akaun pelanggan dan ditolak sekiranya jumlah adalah mencukupi untuk bayaran bil pada masa akan datang. Jadi mungkin pengiraan ini sedikit kompleks, sedikit complicated, jadi kita akan dengarkan penjelasan beliau dengan lebih jelas. Di sini, anggaran penggunaan air sebanyak 20 meter padu digunakan untuk bulan Mac dan April berdasarkan bacaan bil normal penggunaan air pada bulan-bulan sebelumnya. Sekiranya jumlah penggunaan air anda selama 3 bulan adalah 90 meter padu, jumlah ini akan dibahagikan kepada 3 bulan pada 30 meter padu sebulan bersamaan dengan RM21.70 sebulan atau RM65.10 untuk 3 bulan. Kalau mengikut anggaran bil air sebelum pelarasan PKP, jumlah harga bil air untuk 3 bulan adalah RM79.65 kerana kiraan penggunaan air pada bulan Mei termasuk di dalam band 3 di mana setiap meter padu di-charge RM2. Kaedah pengiraan bil air semasa pelarasan PKP pula adalah RM79.65
tolak RM65.10 bersamaan RM14.55. Pelanggan tidak perlu bimbang sekiranya mereka telah membuat bayaran bil bulan Mei dan mendapati bil yang dikeluarkan sebelum ini terlebih charge. Jumlah terlebih bayar tersebut akan direkodkan dalam akaun pelanggan dan ditolak sekiranya jumlah adalah mencukupi untuk bayaran bil semasa akan datang. Rasanya bil elektrik juga pun mengalami perkara yang sama dan kita perlukan penjelasan juga daripada Tenaga Nasional Berhad untuk memaklumkan mengapa ada peningkatan dari segi harga bil dalam masa PKP ini. Itu mungkin perlu dilakukan untuk mengatasi ataupun menjawab semua keluhan-keluhan rakyat ini. Dan seterusnya kita juga bawakan ini antara beritanya adalah majikan disarankan utamakan warga tempatan berbanding pekerja asing. Itu kata Menteri Sumber Manusia Datuk Seri M. Saravanan yang berkata ada antara majikan dilihat lebih gemar menggaji warga negara asing berbanding pekerja tempatan. Ini sebenarnya isu yang sudah lama diperkatakan dan dibawakan kembali dan ditekankan kembali bahawa mengutamakan warga tempatan itu adalah penting dalam melihat kadar pengangguran yang semakin tinggi di negara ini. Betul, dan katanya juga dalam krisis ekonomi yang dihadapi kini, beliau percaya rakyat tempatan terutamanya belia tidak lagi memilih pekerjaan dan telah bersedia menceburi industri kotor, berbahaya dan sukar ataupun lebih dikenali sebagai 3D. Jadi beliau sarankan majikan perlu memberi peluang pekerjaan kepada pekerja, terutamanya mereka yang kehilangan pekerjaan ekoran pandemik COVID-19, termasuklah golongan belia dan ibu tunggal. Dan seperti mana kita saksikan ketika pandemik COVID-19 ini, banyak sentimen berunsur perkauman yang agak sensitif dilontarkan terhadap pekerja asing, terhadap parti dan sebagainya. Namun dalam masa yang sama, ini juga merupakan tanggungjawab majikan untuk sama-sama sambungkan lagi sentimen ataupun sokongan hashtag kita jaga kita itu. Kita lihat semangat itu diwujudkan ketika pandemik COVID-19. Kita harap dapat dilanjutkan lagi susulan ini dengan kita memasuki fasa pemulihan ini. Kita dapat utamakan dan kita dapat lihat lebih banyak peluang pekerjaan diberikan kepada warga tempatan kita sendiri, tetapi itu merupakan tanggungjawab majikan. Baik. Dalam masa yang sama ada stigma mengenai warga tempatan tidak mahu menceburi bidang 3D itu berbahaya, sukar dan kotor adalah mungkin kita terpaksa tukar stigma itu. Ramai yang mahu ataupun ramai yang sekarang ini dah menceburkan diri dalam bidang 3D itu, lelaki atau perempuan, dan rasanya majikan di Malaysia perlu tukar mindset dan lihat kembali secara positif mengenai perkara ini. Mungkin bukan stigma kerja itu susah ataupun kerja itu kotor dan sebagainya, tetapi mungkin stigma terhadap gaji itu sendiri. Mungkin ramai yang tidak minat kepada kerja-kerja 3D ini bukan sebab kotor dan stigma, tetapi gaji yang mungkin lebih bermaruah dan bertepatan dengan kerja yang diperlukan itu bukan kerja yang berkemahiran rendah, tetapi kerja yang sebenarnya agak susah, dan kita lihat tanggungjawab itu ada pada majikan sendiri untuk sama-sama kita buang stigma terhadap sektor 3D ini, terutama dalam keadaan ekonomi yang amat menggusarkan ketika ini. Jadi kita nak alih kepada berita antarabangsa pula, seperti mana yang kita lihat protes anti perkauman tercetus di serata dunia. Ini sejak kematian George Floyd ketika bawah tahanan polis di Minnesota, Amerika Syarikat, dan rentetan daripada itu kita lihat sekarang juga terdapat gerakan untuk membuang dan mengalihkan beberapa tugu yang memperingati tokoh-tokoh imperialis, terutamanya tokoh imperialis barat yang kita lihat berlaku di Amerika Syarikat dan juga di beberapa lokasi di Eropah. Dan sebelum ini antara tugu pertama yang telah dibuang oleh peserta protes berlaku di Bristol, dan susulan itu kita juga lihat beberapa lagi tugu peringatan yang bukan dibuang oleh peserta protes tetapi oleh pihak berkuasa sendiri. Kalau kita lihat di London, tugu Robert Milligan dialihkan dari perkarangan Museum Pelabuhan di London sambil disambut juga dengan sorakan penyokong pejuang anti perkauman pada Selasa, dan ini merupakan tindakan yang dialihkan oleh pihak pengurusan Museum Pelabuhan London sendiri, mungkin untuk elakkan daripada berlakunya kerosakan dan vandalisme terhadap patung itu. Dan dalam masa yang sama juga semalam tugu peringatan Christopher Columbus pula di Amerika Syarikat dibakar dihumban dalam tasik. Ini berlaku di Virginia apabila penunjuk perasaan bertindak merosakkan, membakar dan menghumban tugu patung tokoh pelayar Christopher Columbus di negeri Virginia ke dalam tasik. Dan insiden itu berlaku di ibu negerinya Richmond selepas penunjuk perasaan berkumpul sempena kehangatan memperjuangkan kempen #Black Lives Matter turut mendesak agar patung itu ditumbangkan. Dan sejak pagi ini kami juga lihat beberapa laporan di Belgium, beberapa lagi lokasi di Amerika Syarikat
dan di United Kingdom juga di mana berlakunya desakan oleh peserta protes Black Lives Matter ini, dan bukan sahaja datang daripada komuniti kulit hitam, malah juga komuniti orang asli di Amerika Syarikat yang telah sebenarnya sejak sekian lama mendesak supaya patung-patung Tugu Christopher Columbus ini dialih dan dibuangkan kerana beliau menjadi simbol kepada genosid yang berlaku terhadap golongan kaum mereka pada zaman dahulu. Jadi ini mencetuskan persoalan yang sangat menarik. Pada satu masa kita lihat pada satu pihak berkata ini boleh menyebabkan penghapusan sejarah itu, walaupun merupakan sejarah gelap buat negara mereka, tetapi itu masih lagi menjadi sejarah yang penting yang perlu dipelajari oleh rakyat mereka. Dan dalam masa sama kita juga lihat satu pihak pula kata ini merupakan peringatan kepada detik-detik gelap negara itu dan tidak patut menjadi simbol lagi. Jadi ini antara berita sangat menarik dan kita akan terus ikuti perkembangan protes di Betul, banyak negara. perkembangannya dan rasanya mungkin akan ada perubahan dari segi anti perkauman juga di sana, dan kita harapkan yang terbaik untuk semuanya. Dan apa pun berita-berita menarik tadi anda boleh baca di astroawani.com. Itu saja daripada saya, Gigi dan Naila. Terima kasih kerana menonton. Bye. Bye.